SMB Sul. Ada kata yang satu aku terus langkah ke sana dan terus mencari Timor Leste dan juga rakan-rakan. Itu antara target yang target medium lah yang mungkin mereka boleh pergi. Kita tak boleh nak cakap mudah dan sebagainya sebab kita kena faham mereka ni adalah professional player sehingga bermain di SEA Games. Jadi kita kena memandang tinggi dan belatan pun maafkan saya, flight path sendiri pun akan bergerak daripada bahagian bawah ni. Bahagian bawah kanan kita meletak power ke arah Primos. Betul rapat ke arah selatan. Jadi jom saksikan secara bersama-sama. Kita akan tengok fokus kepada Brunei, Thailand 1, Timor Leste dan beberapa lagi pasukan yang ada. Vietnam akan turun ke kawasan Novo Repnoi Cambodia akan turun juga. Thailand 2 sepertinya akan ke bahagian bawah. Jadi tak ada satu pun pasukan dari Timor Leste akan turun bahagian bawah ni. Mereka betul-betul nak tinggal. Jangan turun sini. Kita pergi tempat lain dah. Kita pergi utara dah. Kita pergi ke Kepulauan Utama. Itu lebih penting. Dua kawasan di bawah ini akan dimiliki secara keseluruhannya oleh Vietnam dan juga Thailand 2. Oh, maksudnya Thailand 2/Infinity ni diorang masih lagi turun dekat SMB. Cuma mungkin mereka bagi respect kot dekat Timor Leste untuk take over SMB. Ada scrim ke diorang? Ada, cuma saya tak rasa diorang buat scrim yang satu lobby 19 team semua ada. Kan? Yelah. Selalunya even kalau diorang try nak buat pun, saya tak rasa semua on. Dia selalu macam mesti akan ada team yang tak available lah, nak rest lah, ataupun mungkin ada perancangan mereka masing-masing program. Tapi pada waktu ini Kemboja 2 dan juga Myanmar 2 kembali bertarung di Pochinki, di mana tadi kalau kita lihatkan Kemboja 2 yang bergembira dengan kejayaan mereka menewaskan Myanmar 2. Adakah kali ini mereka sekali lagi akan bergembira ataupun apakah yang akan terjadi? Ada nama yang agak familiar jugalah dapat kita saksikan untuk wakil Kemboja, iaitu Pof Pof. Dulu bermain di bawah satu organisasi yang dimiliki oleh syarikat di Malaysia. Bukan. OE, Orange. Ori. Ya, Pof Pof. Pof. Narik tapi Dia anak kesayangan Kelvin Pang juga tu. Salah satu rakan kita yang okey. ya. Sebelum ni dia orang main ni, dia ambil player sana kan. Betul saya ingat. Tapi para jin akan menjadi jin nampaknya ketika ini. Setelah dia terus pulang ke lobi oleh Timor Leste 2. Permulaan yang baik untuk Timor Leste 2. Mereka dah dapat satu mata singkir. Alahai, baru je nak cakap baik. Sekarang ni dah tak berapa nak baik. Namun Gosu nyawa tak banyak. Nyawa tinggal setitik saja lagi dan dia akan jatuh juga dengan dizzy dengan penggunaan VSS. So bermakna Timor Leste 2 ini adalah satu berita yang sungguh baik kan Zul untuk mereka. Bagi memastikan pasukan mereka boleh naik dan naik sehingga mungkin mampu untuk kekal ke grand final. Ya, inilah dia Thailand 1 yang sekarang ni betul-betul tengah struggle diorang. Primos. Mungkin sebab flight path terlalu jauh kot untuk pergi ke kebanyakan drop spot, membuatkan mereka memilih kawasan yang sedikit out of ordinary ataupun luar dari kebiasaan untuk Thailand 1. Dah tak logik dah kan Zul? Untuk diorang langgar sesiapa. Macam dah tak logik sangat. Jadi diorang akan main safe ke? Dia boleh sebenarnya kalau diorang buat benda tu dekat pusingan keempat. Sebab saya tak rasa awak nak perlu beria sangat dapat nombor 1 pun kan. So kalau awak boleh menang 2-3 fight, lepas tu awak tusun pun dah dapat 8 mata pun dah sedap asyam dah kan. Kalau 2 game awak buat benda tu pun, contohlah kalau awak konsisten kan dapat ratakan 2 squad, 8-8 dah 16 mata. 2 game je daripada 5. Kalau awak buat benda tu, campur dengan mungkin dapat 1-2 sebelum tusun. Tapi Timor Leste 2 bahaya, tapi sempat juga untuk Puang dijatuhkan oleh Nameless. Memalang untuk Abu. Langsung dihabiskan oleh tapping yang dilakukan oleh Trongzi daripada bahagian jauh. Dia menjauhkan lagi jarak mereka. Dengan Brunei 1 sekarang ni kalau kita boleh lihatkan mereka dah ada 19 markah.
mungkin 19 markah yang diperolehi termasuk elimination. Jadi Brunei, Thailand 1, Filipina 1. Oi, susahlah untuk dijangkakan apa yang akan terjadi selepas ini. Brunei pula berdepan dengan Cambodia. Dan mereka tak boleh nak melakukan sebarang kesilapan di kawasan ini. Kalau mereka melakukan kesilapan walaupun sedikit kuman, kecil-kecil kuman sekalipun, mereka boleh dikejar oleh Thailand 1 maupun Filipina 2. Kerana ketika ini mereka di tangga yang ke-16, mereka kena fikir tu. Dan perbezaan markah 1 je dengan tempat ke-17 dan 18. Apa-apa pun boleh terjadi untuk pasukan dari Brunei kita. Tapi Shacho akan berjaya pula untuk disaksikan oleh salah seorang pemain Cambodia. Tuan rumah kita telah pun memulakan pertempuran terlebih dahulu. Dan kedudukan newbies agak baik, terlampau baik. Dia dapat 1, dia memastikan 1 mata sikit terlebih dahulu sampai melompat. Cari tempat persembunyian. Dia nampak ada seorang pemain di bahagian bawah kanan. Tapi dia akan memilih untuk mengumpulkan beberapa barangan. Ketika ini, lagi-lagi dia ada 1 AR saja. Satu lagi adalah shotgun. Tapi untuk Malaysia 1, okay, Yuhai ada, Stuxnet ada. So ya, memang Dam lah kan tidak akan beraksi Dam good. untuk pusingan yang terakhir ini. Tapi ya, bagi saya sejujurnya sebab Stuxnet ni ada juga role dia. Dia seperti seorang super sub. Banyak juga impak yang dimainkan oleh pemain ini. Tapi Brunei hilang 2 orang pemain Amy. Bahaya untuk Brunei. Yelah, betul lah. Okay, Brunei sekarang ni masih lagi ada 3 pasukan berada di bawah mereka. Mereka berada di tempat ke-16. Tapi kita tahu di bawah mereka tu bukan pasukan yang boleh dipandang sebelah mata. Thailand 1 ada, Filipina 2 ada. Dan newbies sekarang ni ditekan oleh Cambodia 1. Newbies tersangkut. Newbies berseorangan. Adakah dia mampu untuk clutch ataupun tidak? AKM dia guna pakai. Dia bakal dilepaskan mencari Nang X. Dan timing yang tepat untuk dia pergi pre-fire ke arah Nang X. Cuma sekarang ni adakah dia mampu ataupun tidak untuk menjatuhkan Easy yang sedang memegang DBS tersebut. Kalau lewat pertempuran yang cuba dilakukan oleh newbies ini, Cambodia 1 punya bantuan akan tiba tidak lama lagi. Kalau kita lihat di bahagian belakang, dia akan dilepaskan. Dapatkan juga yang kedua. Newbies kena habiskan. Dan ini adalah 2 mata yang sangat-sangat penting untuk mereka. Berjaya dikawal dengan begitu baik oleh newbies OP. Walaupun hampir-hampir dia dijatuhkan juga sebenarnya. Chewy. Bukan Chewy 2K. Ini adalah Chewy. Boleh menarik nafas lega jugalah. Sebab saya rasa dia cuba nak bantu tapi tak ada kenderaan. Dan dia jauh daripada newbies. Manakala untuk Thailand 2, Beer 11 bersama Mela. Ui, dia terus tukar selaju yang mungkin. Tetapi sekarang ini mereka akan berdepan dengan Vietnam. Vietnam 2, salah satu main mereka dah jatuh. Thailand 2 dah jumpa rentak. Sejujurnya untuk Thailand 2, mereka bermain dengan agak baik ketika ini. Satu penggunaan medkit daripada pasukan tersebut. Tetapi Vietnam 1 yang ditekan tadi cuba untuk menghalau main-main yang menghadiri kawasan ini. Thailand 2 berjarak jauh. Wow, sangat menakutkan tadi tembakan daripada Vikoi tak silap saya. Mengakibatkan nyawa pihak lawan tadi hilang lebih kurang 70%. Dan belakang kita yang seterusnya dekat dengan kawasan Pochinki. Ya, Pochinki mungkin akan menjadi antara kawasan pertempuran terakhir bagi pusingan kita. Yang terakhir bagi peringkat kelayakan ini. Dengan Malaysia 1 tak ada masalah untuk masuk. Tapi itulah untuk Malaysia sekarang ni kita tak concern sangat. Sebab mereka dah pun lepas ke peringkat final. Tak mungkin lah mereka tiba-tiba boleh dipintas. Tidak mungkin. Disebabkan sekurang-kurangnya untuk Malaysia 2 pun dah ada 27 mata di situ. Dan di bawah mereka tu banyak pasukan yang kalau nak kejar tu apa yang mereka perlukan adalah chicken dinner. Terutama untuk bottom 3. 3 mata, 8 mata, 8 mata. Ya, chicken dinner diperlukan oleh pasukan-pasukan tersebut. Untuk betul-betul sahkan slot mereka secara pasti. Indonesia 2 telah pun mula berlawan. Boy Chill dimasukkan juga pada waktu ini. So siapa yang digantikan? Lapar. Okay, Swavel. Bukan. Swavel adalah Indonesia 1. Satar yang direhatkan pada waktu ini. Untuk memberi ruang kepada Boy Chill dari NFT untuk masuk bermain bersama-sama dengan Yami, Ponbit dan juga Lapar. Brunei tinggal seorang saja lagi untuk mereka. Ini peluang sebenarnya untuk mengejar. Jadi elimination ni dia memang akan terus, dia tak kira sekali Memang itulah dia markah yang mereka ada 12 saja untuk Brunei 1. Thailand peluang cerah untuk mengejar.
Brunei 1. Oh, ini yang paling menakutkan untuk Brunei 1. Mereka perlu berharap antara Thailand 1 dikeluarkan dengan lebih awal ataupun Thailand langsung tak dapat sebarang markah walaupun net hidup dengan begitu lama. 4 markah membezakan Thailand 1 dan juga Brunei 1. Tapi ada Filipina 2 lagi yang sekarang ini masih mempunyai keempat-empat pemain. Game terakhir yang begitu menakutkan untuk pasukan lagi-lagi yang sedang berada di bahagian bawah ini. Wah, bahaya. Saya sejujurnya lah Amy, saya langsung tidak membayangkan perkara ini akan terjadi pada pasukan Brunei. Tapi tak tahu, saya pun tak boleh nak komen terlalu banyak disebabkan oleh saya pun tak follow kan scene Brunei, plus pasukan Brunei tidak ada PMPL mereka yang sendiri. Even PMPLC Wildcard juga uh, tidak disertakan wakil dari Brunei di dalamnya. Menyebabkan macam Chewy dan juga siapa lagi seorang tu, Shako. Ya, Caco. saya tak pernah melihat pun nama pemain tersebut. So ini pertama kali lah sebenarnya berkenalan dengan mereka. Tapi untuk newbies dan juga Piasau itu, ya, Piasau dulu pernah bawa nama Buah Gaming. Untuk newbies kita tahulah yang terkini dia pun ada bermain di PMPL Malaysia. Tapi itulah dia, bulatan kita akan pergi antara Pochinki dan juga School, dan kebanyakan pasukan dah pun ada di perkarangan Pochinki, termasuklah Malaysia 1 dan juga Malaysia 2. Cuma di bahagian School itu masih lagi ada banyak kekosongan lah, dengan Laos 1 betul-betul di titik pertengahan. Tepat Inilah sekali. tadi yang gambar yang Yami kena scam tu. Kesian Yami, dia mungkin nak screenshot kan, cakap, oh mak, saya dapat jadi MVP. Tidak. Tapi gambar-gambar bocil. Asal bocil. Bocil. Dia yang dapat nama Selamba saja. Tapi bukan dia yang inginkan nama tersebut. Dia tersilap saja di situ. Akan tetapi aku kadang-kadang bila TLS kau terkejut. TLS Timor Leste terus melanggar pemain tersebut. Begitu saja. Namun Indonesia 2 sekarang ini akan berdepan dengan Malaysia. West akan berjaya mendapatkan satu kejatuhan kepada pihak lawan mereka. Tapi pertembungan di antara Indonesia dan juga Malaysia tidak. Dia pilih untuk pergi ke tempat yang lain pula. Boychill dan juga rakan-rakan. Mereka tinggal 3 pemain saja. Stucknet akan jatuh di tangan Loki. Perkara yang baik dengan M416. Tapi Ichi menunggu saja di dalam perumahan ini. 4 ketiga-tiga pemain Indonesia 2 menemui kedudukan yang baik. Pusingan yang terakhir berikan kesukaran yang begitu besar kepada kebanyakan pasukan. Kalau belata betul-betul di kawasan Pochinki ni, Thailand 1 kalau dia tak masuk, dia bukanlah pasukan yang pertama masuk, memang masalah besar kalau circle kita menutup di kawasan Pochinki. Sebab kalau dia nak masuk nanti penuh dengan manusia. Sekarang ni ini selalu akan menjadi dilema lah, sama ada nak masuk bandar awal ke ataupun kita santai dulu dekat tepi-tepi. Dan yalah, kalau circle tarik keluar, mereka lah lebih mudah bermain dengan pasukan yang berada dalam bandar. Sebab dari bandar nak keluar bukan satu perkara yang senang sebenarnya, berbanding dengan dari luar nak masuk ke bandar. Tapi yalah, bila hujung-hujung tu kalau betul circle itu atau bulatan itu ditarik ke kawasan bandar, memang sukarlah untuk pasukan-pasukan yang berada di luar. Tapi Suksnet masih lagi dalam keadaan knockdown. Adakah dia belum lagi dipegang? Dah. Sudah pun diangkat kembali, dirawat kembali oleh jururawat kita yang bertugas, iaitu Mika bagi Malaysia 1 sebentar tadi. Membuatkan Malaysia 1 kembali semula kepada 4 orang pemain. Inilah dia kawasan yang dikenali sebagai Church. Kawasan berdarah juga. Tapi nasib baik bukan jumper dekat situ kan. Kalau tak mungkin sedikit berbahaya. Oh, tapi Indonesia 2, tiba-tiba 2 orang pemain dah jatuh dalam sekelip mata. Jawab di tempat. Oi, rata terus ke? Belum, lapar ada lagi. Lapar lagi. Tapi Vietnam dah rata. Ya benar. Dengan DBS ini, segala-galanya boleh selesai. Ichi dapat 2. Baik sekali daripada seorang Ichi. Indonesia 2 hanya ada 1. Dan itu adalah kelaparan. Indonesia 2 lapar. Pelatan tarik ke kanan dan ini adalah berita yang baik. Lagi-lagi untuk
Thailand 1 sejujurnya. Cuma saya tak nampak mana mereka ya Thailand. Oh, dia di bahagian belakang Pochinki. Bahagian kiri Pochinki sejujurnya. Adanya Malaysia 1 di utara, di bahagian tengaranya ada Thailand 2. Kalau mereka nak masuk dalam circle, kalau circle lah tiba-tiba pergi lagi bahagian kanan, pergi lagi ke kawasan timur laut, tu memang masalah besar untuk Thailand 1. Ya, masalah besar untuk Thailand 1. Kenapa tahu Amy? Sebab Filipina 2 di kawasan Bukit Kentang tidak ada gangguan yang berlangsung pada mereka. Juga Timor Leste 1, Timor Leste 2 juga datang dari bahagian school, membuatkan sekarang ini mereka tak perlu nak berjumpa dengan terlalu banyak pasukan berbanding dengan Thailand 1 yang sekarang ini mereka dah lah tengah struggle, dan even kalau mereka lawan dengan satu pasukan pun mungkin mereka terkena risiko terkena pihak ketiga ataupun diganggu oleh pihak ketiga. Tapi Nuzi tapping jarak jauh terhadap Snipes, berjaya untuk menjatuhkan Snipes. Tak ada masalah saya rasa untuk menyelamatkan kembali Snipes, disebabkan oleh kejatuhan tersebut berlangsung di dalam sebuah bangunan yang ada perlindungan lah, ada kawasan teduh untuk revival tersebut ataupun penyelamatan tersebut berlaku. So Thailand 1 masih lagi kempunan tanpa sebarang pengutipan mata singkir pada waktu ini. Benar sekali. Schwab mula menggerakkan diri secara perlahan dengan pembawaan kenderaan tersebut, tetapi Forza hampir kena. Pemain Timur Leste bertemu dengan Timur Leste. Rata sudah Timur Leste 2. Tembakan berterusan ke harapan sana. Cuba terdapatkan pihak lawan Malaysia 2. Tekanan diberikan, one second jatuh. Tak pasti kenapa tapi telah pun dikeluarkan begitu saja. Rosemary juga akan dijatuhkan ketika ini. Perlawanan demi perlawanan dapat dilihatkan, namun Myanmar 1 akan tumbang di tangan Indonesia 1. Manakala Myanmar 1, Romeo Boy dan juga rakan-rakan. Rata ke untuk Myanmar 1? Ada. Ya, rata untuk Myanmar 1. Tapi pada waktu ini Malaysia 1 berjumpa pula dengan Malaysia 2. Snipes dalam keadaan knockdown, dijatuhkan oleh Flex OP. Nampak gayanya Eko direhatkan untuk membawa masuk Olio. So saya rasa ini adalah penampilan pertama Olio untuk Sukan C. Kali ini dengan jumper dijatuhkan kembali oleh Mika. Malaysia 1, Malaysia 2. Mereka belum tahu lagi mereka berlawan antara satu sama lain kerana belum lagi ada penamatan riwayat yang berlaku antara kedua-dua pasukan ini. Dengan Snipes masih lagi cuba untuk diselamatkan dekat situ. Datang sudah bantuan daripada rakan sepasukan. Dengan tiadanya Damrut, saya jangkakan gameplay dicakap oleh Malaysia 1 akan menjadi lebih agresif. Tapi Yuhai daripada jauh mengganggu. Olio dijatuhkan tapi Yuhai terlalu terbuka. Dihibu oleh Flex OP. Langsung dihabiskan. Dan sekarang ini mereka tahu siapa yang mereka sedang lawan. Tepat. Belum habis lagi. Yen buka formasi dengan lebih luas, tetapi Malaysia 1 dia nak langgar ke kawasan ini. Terus mengata dua orang pemain. Tambah segan silo datang ke hadapan mencari pemain-pemain yang ada. Namun mereka yang akan rata di tangan Malaysia 2. Perseid akan terus saja diambil oleh Yen dalam keadaan yang berhati-hati. Tetapi ini hanya sekadar manas badan lah untuk hari pertama kan. Sebab esok adalah hari yang sebenarnya. Ya betul. Saya rasa mungkin kat situ pun mereka nak training kan. Cuba lawan dengan lebih agresif. Tapi malangnya kawalan situasi yang lebih cemerlang lah daripada Yen bersama-sama dengan Jumper Flex dan juga Olio. Walaupun tadi kalau kita lihatkan kedudukan mereka mudah untuk dilihatkan oleh Yuhai daripada bahagian jauh. Tapi itulah Yuhai pun di kawasan terbuka, mudah untuk dijatuhkan kembali. Tapi pada waktu ini Mela dalam keadaan knockdown ataupun dilumpuhkan oleh Potato di satu kawasan yang berbeza. Itu memang dekat dalam kawasan Pochinki. Thailand 1 belum lagi mendapatkan langkah kanan. Ini adalah perkara yang sangatlah berbahaya untuk mereka. B11 dihabiskan secara langsung oleh Rosemary. Teaser dijatuhkan oleh Schwartz pun dalam keadaan knockdown pada waktu ini. So bahaya. Yang paling bahaya sekarang ni untuk Thailand 1 lah kita boleh katakan kan. Sebab mereka masih lagi tak boleh nak kejar Brunei dengan Timor Leste 2. So boleh dikatakan Timor Leste 2 boleh lepas sekarang ni sebab dia orang ada juga tambahan mata untuk pusingan kali ini. Membuatkan sekarang ni mata mereka 16. Ya, dan Thailand 1 nak masuk ada Kemboja. Ada je Filipina 2. Kalau mereka lepas 1 ada lagi 1. Dan itu adalah Filipina 2 yang sekarang mengejar peluang tapi agak jauh. Jadi Kemboja saja yang akan menjadi masalah terbesar kepada Thailand 1 kali ini. Mereka ada beberapa pemain. Kalau mereka boleh ratakan pasukan yang ada di hadapan ini, peluang itu kembali cerah
kepada Thailand 1. Shuab dijatuhkan, mungkin dikeluarkan secara langsung. Laos, keempat pemain mereka masih berdiri dengan tenang, namun salah seorang pemain Timor Leste 1 akan dijatuhkan ketika ini. 5 markah untuk Timor Leste 1. Tapi satu lagi pemain mereka akan jatuh. Tinggal 2 sahaja yang berbaki untuk Timor Leste 1. Untuk Timor Leste 1 ni, saya boleh katakan peluang mereka tipis lah. Mereka nak kejar Brunei 1 pun sukar sebenarnya. Dengan mereka perlukan 7 lagi mata. Peluang mereka sedikit tipis lah. Dengan Thailand 1 pun masih lagi ada 4 orang. Tapi itulah problem dia, Thailand 1 ni main terlalu pasif. Mereka ada 2 Terminator Thailand. Mereka ada Nuzi, mereka ada Tony K. Tapi tak tahulah, Vampire ni seperti terlalu banyak All-Star yang langsung tidak ada chemistry, dan Nuzi dijatuhkan begitu saja. Terlalu fokus pemandangan mata dia betul-betul ketegar dekat seorang pemain Myanmar 2 itu saja, iaitu Ichi. Menyebabkan dia terjatuh, dihabiskan secara langsung. Tapi nasib baik ada trade yang dilakukan oleh Stone ataupun bantuan daripada Stone. Tapi sekarang ni belum lagi boleh menarik nafas lega. Baru satu mata yang dibuka oleh mereka. Dan sekarang ni mereka betul-betul kena selesaikan Kemboja kalau mereka nak hidup lama. Tepat sekali, namun dua pemain di hadapan ini dilihatkan oleh Tony K. Tapi Tony K jatuh, satu saja lagi hidup, iaitu adalah Stone. Wow! Thailand 1. Tak lepas, confirm. Tak lepas malangnya. Jadi Filipina berpeluang untuk mengejar Brunei secara perlahan. Namun mampukah Filipina 2 mengejar Brunei yang sekarang ini membezakan 2 markah saja? Wah, ini saya tak jangkakan mereka boleh jadi juara lah sejujurnya. Sebab saya pun dah nampak bibit-bibit chemistry itu tidak ada. Walaupun ini adalah gabungan All-Star, tapi chemistry itu tidak ada untuk pasukan Thailand 1. Tapi saya tak jangka SEA Games Sukan C yang hanya 3 saja tersingkir daripada peringkat kelayakan. Mereka adalah salah satu yang tidak layak tersebut. Dan ini adalah tamparan hebat. Itu semua All-Star kot. Memang 5-star player untuk pasukan Thailand 1 kan Sul. Memang semua nama memang kenal lah, senang cerita. Tak ada siapa pun kita tak akan kenal. Biasa ada dalam MVP list. Wow, itu yang berlaku kepada mereka. Satu, bukan tamparan ini, tempeleng yang hebat. Sepakan dan juga penerajang yang hebat diberikan kepada Thailand 1. Ya, tapi sekarang ni yang menarik dia kalau kita lihat kan, kenapa bersorak peminat-peminat Filipina lah terutamanya di dalam lagi kamera kita, sebab diorang perlukan dua mata, sebab kita tak tahu kan dia punya placement point, kita malas nak kira benda-benda tu. Diorang memerlukan 2 mata untuk betul-betul hantar Brunei. Brunei pun satu lagi pasukan, kalau betul mereka tak lepas ke final, itu adalah satu perkara di luar jangkaan sama sekali selain daripada Thailand 1. Tapi pada waktu ini 6 pasukan saya tinggal, bermakna Filipina 2. Saya tak pasti diorang dah tambah ke belum placement point ke dalam live score tersebut. Tapi Flex OP malangnya diratakan oleh Filipina 1. Wah, masih lagi mengganas Emi. Filipina 1 dan mereka ada full squad. Tepat sekali. Dan sekarang ni mungkin dah ada markah dari segi placement dah untuk mereka. Jadi Brunei memang sebab tu mungkin dah ada sorakan di bahagian belakang tadi. Yang Brunei tidak akan lepas juga ketika ini. Oh, itulah dia. Pengejaran waktu akhir Filipina 2 menunjukkan potong tangkona yang sejujurnya dilakukan oleh mereka dengan begitu baik sekali. Mengejar di bibit-bibit yang terakhir. Satu kejatuhan berlaku. Pemandangan daripada jarak jauh oleh Vikoi. Mereka dah ada slot, tak ada masalah untuk mereka. Sekarang ini salah seorang pemain Kemboja cuba untuk dihantar terus pulang ke lobi, namun dia dapat satu lagi. Laos daripada jarak jauh tersebut berjaya untuk mendapatkan 2 pemain berbeza. Filipina 1 dah ada 10 mata singkir. Dan nampak ada pemain di bahagian hadapan sana, dia cuba untuk memberikan damage yang begitu banyak. Tadi Filipina, maafkan saya, ini Filipina yang dapat chicken dinner tadi kan? Ya betul. Filipina 1 yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dengan 20. Sekarang diorang ada 11. Barrett yang tadi jawab interview tu, Mamat tu je ada 7 dah. Sangat-sangat enjoy lah. Mereka cakap mereka memang betul-betul nak main enjoy je.
memandangkan ini adalah peringkat qualifier. Laos 2 tersingkir. Tapi kan awak fikirkan Mi, Filipina satu pasukan yang kita tak panggil gegasi pun di dalam Asia Tenggara ini bagi acara PUBG Mobile. Tapi mereka dapatkan 20 mata singkir. Kali ini at least ada 11-12. Tapi Thailand satu yang ada 2 Terminator Thailand yang betul-betul kita kenali, Tony K dan juga Nuzi, gagal untuk mendapatkan bukan setakat slot ke final, tetapi nak dapatkan satu game yang very good game seperti yang kita lihatkan Filipina satu lakukan pada waktu ini, memang langsung tak kelihatan pada hari ini. Ya, tapi dia ada pro and cons jugalah Sol. Cons dia adalah sayanglah untuk Thailand. Pro dia adalah bila tak adanya team yang ini untuk final, lega sedikit lah siapa yang memang jarang dan susah untuk bertemu dengan pemain-pemain ini. Kita kena faham juga itu antara benda yang positif juga kepada pihak yang lain, kepada pasukan yang lain bila mereka tidak lepas ke peringkat yang seterusnya. Akan tetapi Filipina 2 akan dibakar hidup panas. Kepanasan hidup ini menjadi kesukaran untuk mereka. Dan sebenarnya akan mendekat-dekat pemain lawan tersebut adalah Filipina 1. Satu demi satu dibakar hidup-hidup tanpa sebarang belas kasihan sekarang ini. Tapi Mascardo, nama dia macam Masdo dah. Mascardo ditembak daripada bahagian tepi dan itulah diberikan keluar di tempat yang keempat. Filipina 2 lepas ke Zul? Filipina 2 confirm lepas. Lepas lah kan? Lepas. Confirm lepas sebab mereka dah ada dalam top 4. Tetapi yang menarik dia sekarang ini dah ada 16 mata singkir untuk Filipina 1. Adakah back to back 20 kill diorang akan berjaya untuk lakukan di peringkat qualifier ini? Walaupun ialah final mungkin mereka tak boleh tunjukkan perkara yang sama sebab semua dah serius 16 team satu lobby. Tetapi the fact yang mereka mampu untuk buat perkara tersebut, itu sudah menunjukkan bahawa kualiti pasukan tersebut telah pun meningkat berbanding dengan apa yang kita lihatkan suatu ketika dahulu. Tapi Vietnam 1 kali ini beraksi dengan cemerlang. Mereka juga tadi di ambang-ambang penyingkiran, walaupun tidaklah terlalu kritikal tapi di ambang-ambang penyingkiran. Tapi dengan adanya kelibat mereka di dalam top 3 ini, bermakna mereka juga sah akan pergi ke peringkat final. Dengan Kemboja 2, satu pemain tinggal pada waktu ini dan itu adalah Davan. So ini adalah situasi 4 lawan 3 lawan 1. Ya, tepat sekali mereka bermain dengan sangat gembira ketika ini. Dan mereka cari dan terus mencari Casido Barode, nama yang begitu menarik sekali untuk pemain Filipina. Casido turun ke bawah. Frankie, pemain yang terakhir, tetapi dia takkan dia pun nak pergi ke mana-mana dah tak boleh. Pemain Kemboja yang terakhir tersebut akan mendekankan dirinya. Jadi Filipina 1 perlu reset 4 orang pemain dan boleh terus langgar langsung terus mendapatkan winner-winner chicken dinner saja. 17 untuk mereka. Sekali lagi, adakah mereka akan nak mendapatkan 20 mata singkir seperti tadi? Anda kata inilah grand finalnya Zul. Auto juara jugalah ni untuk Filipina 1. Poin yang banyak mereka perolehi untuk 2 game 60 poin. Bayangkan tadi 30, ini pun boleh dapat 30 lagi Zul. 60 poin untuk 2 game. Betul ganas untuk pasukan ini. Mereka terus langgar tetapi tetap akan dapat juga 18 mata singkir. Ini mata singkir yang terakhir. Frankie akan cuba tidak langgar hidup dan itulah dia winner chicken dinner untuk Filipina 1. Itu dia. Wow. 20 mata singkir. Kali ini 19 mereka kumpulkan. Betul lah tadi waktu host itu tanya kepada Barrett, dia tanya, adakah awak lepas ni nak main serius ke untuk dapatkan chicken dinner ataupun awak nak play for fun? Dia kata kami akan fokus untuk play for fun dulu, tetapi kami masih lagi menjaga